Hai, Assalamualaikum semua, apa khabar? Welcome back to podcast GPG. Salam GPG Norma Baharu. Okey, seperti yang anda semua tahu, sekarang ni kita berada pada episod ketiga bagi podcast GPG. Maafkan saya. Kita berada pada episod ketiga. Jadi, kepada penonton-penonton kat rumah ataupun tetamu-tetamu kita sendiri yang nak tengok episod 1 dan episod 2, boleh check it out dekat YouTube channel MPP JPG PSA sendiri. Korang type je MPP JPG PSA and then boleh tengok episod 1 dan episod 2. Okey? Okey, bagi yang tak mengenali diri saya, nama saya Ahmad Akil Rudin dan lebih selesa dipanggil dengan Akil saja, okey? Ni lebih kepada tetamu lah, maksudnya tetamu boleh panggil Akil saja, okey? Dan sebelum tu saya nak beritahu saya tak berapa sihat sangat hari ni. Kalau saya macam swing-swing sikit ke kan, macam melalut-melalut sikit, saya minta maaf sangat-sangat. Saya tak berapa sihat, tapi untuk tetamu-tetamu kita, untuk penonton-penonton kat rumah, saya kuatkan diri saya untuk teruskan podcast ni. Okey, kita teruskan dengan caster kita yang kedua. Silakan Dina. Okey, terima kasih Akil. Hai dan Assalamualaikum semua. Saya akan perkenalkan diri saya pula. Saya Dina Nazira, iaitu caster anda untuk podcast episod yang ketiga ni. Jadi para tetamu bolehlah panggil saya Dina. Kita dah jumpa kat episod yang pertama dan kedua. Kita jumpa lagi di episod ketiga yang lebih menarik dan tajuk yang best untuk kita bualkan pada hari ini. Oh, sebelum tu kami pihak JPG nak ucapkan ribuan terima kasih kepada semua penonton atas sambutan yang amat hebat diberikan untuk episod yang kedua sebelum ni. Semangat betul tau penonton tengok podcast kita ni . Harap korang still tengok episod-episod lepas ni dengan bermacam topik yang lagi menarik. Sebelum ni kita dah bual tentang remaja dan semangat patriotisme untuk episod first. Episod second pula kita dah bual tentang betul ke PDPDT green light untuk 4 flat. Kali ni episod ketiga kami nak bualkan tentang kelebihan menjadi graduan politeknik. Tajuk kali ni sangat penting kepada kita semua, nak tahu sebab apa? Sebab kita ni tengah pegang title student ni tak lama lagi tau nak jadi seorang graduan. Betul tu Jadi Dina. bolehlah kita tahu, kan Akil? Jadi bolehlah kita tahu macam-macam benda pasal graduan ni. Jadi sebab itu kami bawakan empat orang pelajar alumni yang pernah belajar di Politeknik ini untuk kongsikan kepada anda semua tentang kelebihan menjadi graduan Politeknik. Jadi sebelum kita ke tajuk ini lebih mendalam dengan mendengar pelbagai pendapat tetamu, saya nak kenalkan dululah para tetamu yang kami jemput hari ini. Kita ada saudara Khairul Azizi dari JPJ, saudara Aiman Hafiz dari JPJ, saudara Amirul Rahman dari JKM dan saudari Nur Hadira dari JPJ. Saya nak tanya dululah pada para tetamu ni, nak tanya dulu apa khabar tetamu, apa panggilan yang boleh kami panggil sepanjang podcast ni berlangsung. Jadi saudara Aiman boleh perkenalkan diri saudara dahulu? Ya, sorry. Perkenalkan diri, okey. Ya betul. Okay. Alright, nama diberi ialah Muhammad Aiman Hafiz bin Azman. Boleh panggil saya Aiman lah untuk podcast kali ni kan. Aiman. First kali saya nak ucap terima kasih kepada pihak MPP JPG sebab sudi menyebut saya ke dalam podcast kali ini di episod 3. Dan saya merupakan graduan Politeknik Jabatan Perdagangan Politeknik Sultan Sazlin Abdul Aziz Shah ataupun PSA. Saya merupakan pelajar jurusan Business Study ataupun lebih dikenali sebagai DPM. Oh, sama dengan saya. Saya pun daripada DPM juga. Akil, serius. Akil memang DPM easy to score lah. InsyaAllah. Problem. Okay. And saya tamat tempoh pengajian pada 2020 lah last year. Alright. Terima kasih saudara Aiman. Macam mana dengan saudari Hadira? Apa yang panggilan boleh kami panggil sepanjang podcast ni? Okay. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama diberi Nur Hadira. Boleh panggil Dira je. Okay. Dira sama dengan Aiman, iaitu jurusan pengajian perniagaan juga. Nampaknya Dina malam ni ada 2 orang Dina daripada DPM sendiri Dina.
DPR tak ada ke? Sebab Dina DPR. Okey, jadi terima kasih saudari Hadira. Saya nak tanya pula, apa khabar saudara Khairul? Boleh tak bagi tahu kami apa panggilan yang boleh kami panggil? Okay, Assalamualaikum, salam sejahtera. Waalaikumsalam. Saya Khairul Nizam, boleh panggil saya Khairul. Saya graduan untuk kos Diploma Insurans di Politeknik Shah Alam lah. Okey, terima kasih saudara Khairul. Macam mana dengan saudara Amirul yang merupakan satu-satunya jabatan engineering yang ada pada hari ini? Boleh kenalkan Ya, diri saudara? Ya, baru saya nak cakap. Saya satu-satunya pelajar JKM kat Silakan. sini. Jadi special sikit lah. Paling special. Nama saya Muhammad Amirul bin Abdul Rahman. Okay, awak semua boleh panggil saya Mirul. Okay, saya merupakan seorang pelajar daripada JKM ataupun Jabatan Kejuruteraan Mekanikal dan ambil sebelum ni Diploma Kejuruteraan Mekanikal. Oh, okey. Terima kasih saudara Amirul. Jadi sebab- kita dah sebab dengar saya- perkenalan. Apa Ya? tadi? Boleh Sebab bagi Ya macam saudara, boleh terus. sebab saya rasa macam nak bercerita pun tak banyak sebab saya pun JKM jadi agak janggal lah dekat sini kalau Tak nak cakap apa. dengan Tak apa. Lagi seronok tau kita Betul. orang nak berbual sebab satu-satunya dari jabatan lain. Kita nak tahu apa kelebihan jabatan lain tu. Betul tak Akil? Betul tu Dina. Sebab kita tahu dekat politeknik kita sendiri lebih banyak dekat engineering. Betul tak? Jadi mana kita kena ada betul satu daripada 3 engineering dekat politeknik supaya kita boleh kongsi dengan lebih banyak lah ilmu kita boleh dapat. Betul tu Akil. Jadi kita dah kenal sesi perkenalan daripada tetamu-tetamu yang ada pada hari ini. Jadi Akil boleh teruskan ke konten kita hari ini. Boleh Dina, Akil baru tak sabar nak tanya tetamu-tetamu kita. Aku nak dengar jawapan tetamu-tetamu kita hari ni Dina. Okey. Betul tu Akil. Okey, kita teruskanlah Dina sebab Akil pun nak cakap sebab tajuk kita hari ni pun kelebihan menjadi graduan politeknik, betul tak? Jadi Akil nak bagi tahu yang Akil bangga jadi warga politeknik. And tak lama lagi mungkin boleh jadi graduan politeknik juga, betul tak? Betul tu Akil. Okey, jadi kita terus pada soalan pertama. Dan soalan ni Akil tujukan disebabkan Mirul ni daripada JKM jadi dia special lah. Kita tanya Mirul dululah. Okey. Okey, situ tak apa. Okey, soalan pertama ni senang je. Pilihan pertama semasa membuat pilihan dekat UPU. Boleh bagi tiga pilihan yang Mirul ingat. Kalau Mirul ingat lah. Teringin nak tahu ni. Okey. Sebenarnya yang pertama adalah saya minta saya minta adalah UPNM yang itu yang first UPNM sebab saya memang minat untuk memang minat. Kemudian yang kedua saya tak berapa ingat. Yang ketiga saya minta di sinilah di politeknik juga. Politeknik juga. Maknanya politeknik tu ada dalam 3 pilihan tu lah. Ya ada. Adalah juga tapi bukanlah maksudnya nak masuk. Tapi kira tu bukan utama lah. Sini kan. Tapi kita kata tu apa rezeki dekat sini jadi kita pergilah. Kan tapi okey. Apa tu kita walaupun kita belajar dekat ni pun rasanya okey juga. Bukanlah nak kata kita belajar dekat tempat lain. Orang kata belajar kat tempat lain, orang kata tu orang belajar kat tempat lain pun sebab dia ada uni. Dia ada perkataan uni, barulah orang nak pergi belajar. Tapi bagi saya benda tu macam tak betul lah. Tapi okey lah. Hamu saya belajar dekat sini pun okey. Alhamdulillah. Tak ada apa-apa yang orang kata tu merungsing kan. Okey, alhamdulillah. Okey. Hinggalah saya dah habis belajar sekarang. Alhamdulillah. Terima kasih Amirul. Okey, soalan yang sama juga tapi saya nak tanya dekat Aiman. Aiman boleh berkongsi sikit 3 pilihan sebab tu membuat pilihan dekat UPU dulu. Kalau ingatlah. Okey, untuk saya first of all saya tidak berniat untuk sambung degree untuk waktu sekarang ni sebab saya dapat offer daripada bank Maybank which is the biggest bank in Malaysia
yang bagi saya offers untuk lanjutan selepas saya buat internship. So sekarang ni saya terus bekerja lah. So memang saya ada plan untuk buat further study but not for now lah. Okay, faham. Okay, terima kasih Aiman. Okay, jadi itu soalan saya yang pertama. Dan okay, saya nak beritahu juga Aiman. Saya nak tanya Aiman. Sewaktu untuk masa pilih untuk masuk EU dulu, untuk ambil diploma dulu, politeknik ni ada tak jadi pilihan dalam pilihan utama? Ada tak? Politeknik. Okay, bukan pilihan ketiga saya sebab dalam family saya pun ramai yang daripada politeknik dan alhamdulillah lah mereka semua dapat kerjaya masing-masing. Dari situ saya dapat lihatlah perbezaan macam mana kalau kita menjadi graduan politeknik dan juga graduan universiti. Politeknik dia mempunyai sedikit kelebihan yang mana kita lebih pada amali, yang mana sekarang ni untuk bekerja di sektor pekerjaan mereka lebih nak mereka yang berpengalaman dan mempunyai praktikal dan amali. Kalau sekiranya universiti, bukan nak memperendahkan, universiti sangat bagus, sangat tinggi dia punya darjat. Universiti kurang dari segi pengalaman dan praktikal yang di mana sebab mereka suka untuk tembusi sektor pekerjaan pada hari ini. Betul tu, saya setuju sekali dengan apa benda yang saya cakap. Okay, untuk sekarang ni kita pergi kepada soalan yang kedua. Soalan kedua ni ada kaitan juga dengan soalan pertama, tapi dia lebih kepada pandangan awal tentang politeknik sebelum masuk belajar. Okey, mungkin saudara Hadirah boleh bagi tahu sikitlah pandangan awal tentang politeknik sebab macam kita tahu sekarang ni masih ramai yang mempunyai mentaliti bahawa institusi politeknik ni sendiri kurang mendapat sambutan. Maknanya senang cakap tak sebagus universiti awam yang ada universiti kat depan tu. Jadi apa pandangan Hadirah sendiri? Pandangan tentang politeknik before masuk ke lepas masuk? Before masuk, maknanya masa kita dapat tahu kita masuk politeknik tu, apa pandangan awal macam politeknik je macam tu ke mungkin? Apa pandangan? Pandangan Dira tak adalah seteruk yang orang selalu cakap kan, apa politeknik ni poli je ke macam tu kan. Selalu kan orang cakap macam tu. Betul. Tapi tak ada pun pandangan macam tu sebab kakak Dira sendiri pun dia daripada graduan politeknik juga. Sebab bila tengok lagi Tenaga lagi yakin tau untuk kerja lepas dia dah habis belajar ni. So tak kisahlah kita masuk poli ke U ke, apa yang kita dapat tu kita ambil as pengalaman. So Dira punya pendapat Dira okey je masuk poli. Okey, terima kasih sebab Dira. Poli, okey, ada lagi. Betul tu. Poli best lah sebab dia banyak sangat aktiviti yang kita boleh dapat. Betul. Betul tu. Okey, terima kasih. Politeknik seronok tau. Siapa kata tak seronok? Betul. Sebab apa Dina? Sekarang ni ramai budak-budak zaman sekarang yang baru lepas habis PM ni kira macam diorang nak dapat title universiti kat depan. Diorang tak nak politeknik, diorang tak nak college community, diorang nak universiti sendiri. Betul tak? Itulah padahal rasanya sama je kan. Betul tak Akil? Betul. Okey. Sekarang ni kita akan tanya dekat soalan yang sama juga tapi dekat Khairul sendiri. Apa pandangan Khairul tentang politeknik sebelum dapat masuk belajar dekat politeknik ni sendiri? Silakan Khairul. Okay, pendapat saya rasa saya lain sikit juga daripada Hadira ni. Sebab saya punya surrounding saya, family kan, semua adik-beradik semua tak ada langsung yang daripada lepasan politeknik lah. Semua daripada universiti awam semua kan, UIA, UKM semua. So bila saya dapat PU tu naik nama Politeknik Shah Alam, first kali saya fikir poli ni macam IPT ataupun institusi pengajian tinggi yang bagi saya low class lah. Masa itu pandangan pertama saya lah, low class lah. So lagi satu dia ni macam Politeknik ni macam untuk budak-budak yang di reject,
budak-budak reject apa ni, UPU, budak-budak yang tak pandai dari segi akademik. Itu pandangan saya lah masa awal dulu. So bila saya dah masuk ni, totally memang berubah saya punya mindset tu. Itu kena pelajar-pelajar yang akan datang ni kena rasa dulu lah, kena masuk dulu lah, baru tahu apa yang lain daripada universiti biasa tu. Betul tu. Betul tu Khairul. Terima Betul kasih. tu. Okey, itu pandangan awal bagi Dira dengan Khairul. Okey, kita nak dengar juga pandangan selepas daripada Amirul dengan Aiman sendiri. Okey, kita boleh mula dengan Amirul. Mungkin pandangan selepas masuk poli. Maknanya kita dah masuk poli, apa yang Amirul rasa? Macam poli macam best juga ke macam mana? Oh, lepas saya sambung belajar kat sini, saya rasa lain lah. Maksudnya kita rasa macam belajar kat sini macam tak sama macam belajar dekat apa? Universiti Uni lain. dekat luar sana lah kan. Kita rasa macam lain. Tapi sebenarnya sama sahaja sebenarnya. Cuma yang lain ni adalah pada nama saja. Nama tu je yang lain. Tapi dia punya belajar dia sama je semua sebenarnya. Tapi kalau belajar kat sini dia punya baik dia adalah kita boleh buat benda-benda yang more to practical. Macam contoh buat benda-benda mesin, benda-benda mesin lah, benda-benda macam tu. Benda-benda dekat workshop. Jadi rasa macam best lagi lah belajar. So bagi saya lepas belajar kat sini, rasa macam puas pun ada juga. Rasa okey lah. Rasa okey belajar kat sini pun. Kita tak rasa macam kalau belajar dekat uni lain pun sama je belajar. Cuma dekat sini dia more to practical banyak. Benda yang kita boleh buat. Maknanya lebih kepada fun, betul tak? For example, welding. Welding mulanya belum pernah terfikir pun untuk buat welding. Tapi bila belajar kat sini, barulah ada chance untuk buat welding tu. Alhamdulillah ada chance untuk buat welding tu. Tapi belajar kat sini, Alhamdulillah okey lah. So far semua okey dan no problem lah. Itu untuk saya lah. Okay, terima kasih Amirul. Ini siapa? Aiman apa? Aiman. Okey, kita tanya Aiman pula. Apa pandangan Aiman selepas masuk politeknik ni sendiri? Okey. Untuk pengalaman saya di politeknik sebenarnya first of all saya rasa teruja lah bila dapat panggilan daripada politeknik, memandangkan politeknik Shah Alam politeknik premier, yang mana kita tahu sekarang ni politeknik premier ialah politeknik yang naik taraf sebagai standard university, yang mana kita ada 3 politeknik kan. Itu politeknik Hunkoma dan juga politeknik Shah Alam. So I'm really proud lah bila tersenarai dalam salah satu politeknik premier tersebut. So bila dapat tu, mula-mula saya rasa macam boleh tak survive kan, sebab yelah at the first untuk setiap pelajar lepasan SPM, mereka akan terdetik dalam hati untuk belajar di universiti. Tak kisahlah form atau swasta. Jadi dekat situ bila dapat politeknik, kita ambil je lah sebab diploma semua sama kan. So bila dah masuk dalam pengalaman sepanjang politeknik tu, saya nampak lah yang mana politeknik ni dia lebih baik sebab dia dari segi praktikal, walaupun dia tidak nama, tapi untuk kita punya future after kehidupan kita selepas graduan diploma, insya-Allah dikatakan agak terjamin lah bila kita dari segi pembelajaran politeknik kita lebih pada praktikal, 60% praktikal dan 40% dari segi fakta kan. So betul kelebihan kita, dan juga di politeknik juga bagi saya ialah satu tempat yang mana kita nak enjoy our study. Kalau di universiti kita kena belajar sendiri tau. Betul tu. Kita kena cari semua sendiri. Tapi politeknik lecturer guide kita A to Z. Kita tak buat kerja, lecturer sampai WhatsApp personal. So dekat situ dia ibarat satu lagi sekolah. Betul. Mana lecturer politeknik banyak dan di politeknik juga saya dapat belajar bukan sahaja dari pendidikan kan. Saya juga dapat belajar macam-macam ilmu seperti
Saya join kelab perkawanan, saya belajar macam mana nak berniaga, kawan, dan juga saya berada dalam kelab orator. Saya dapat ilmu ataupun macam mana saya dapat asah bakat saya dalam bidang pengucapan awam. Dari segi MPP saya dapat asah bakat dari segi leadership. So dekat situ saya rasa banyaklah peluang kat politeknik yang bukan saja di dalam kelas dan di luar kelas mampu membentuk sesuatu graduan tu atau sesuatu insan tu menjadi lebih baik lah. Okay, terima kasih Amirul. Terima kasih Aiman. Saya setuju, memang betul apa yang Aiman cakap tu. Saya sendiri pun personally memang ada rasa macam juga mula-mula. Macam sebelum masuk politeknik, kita rasa macam kita nak masuk U. Kita nak masuk benda yang depan tu ada universiti, tapi tak dapat. Tapi benda tu bukan pahala pun, sebab belajar still belajar kan. Walaupun dekat politeknik ataupun college community ataupun mana-mana lah kan. Belajar is belajar, sama. Okay Dina boleh teruskan. Jadi kita dah dengar pendapat tetamu tentang apa yang mereka fikirkan tentang politeknik sebelum masuk belajar. Bagi saya setuju dengan pendapat tetamu. Sebab apa? Sebab bagi saya semua tempat belajar tu sama je. Tak ada yang lebih dan tak ada yang kurang. Jadi kita tak bolehlah nak downgrade sesebuah tempat belajar tu, okey? Jadi saya nak tanya pula lah dekat para tetamu kita tentang pengalaman mereka sepanjang mereka belajar dekat PSA ni. Saya nak tanya mereka apa yang mereka tahu tentang politeknik PSA kita ni dari segi sistem pembelajaran ke. Yelah, sebab setiap universiti atau politeknik mestilah ada cara pembelajaran yang tersendiri kan. Mungkin para tetamu boleh kongsikan macam mana sistem pembelajaran di politeknik kita ni dijalankan. Jadi bolehlah student di luar sana yang tak tahu apa-apa tentang sistem pembelajaran di poli kita ni terus ada idea lepas tetamu dah explain tentang sistem pembelajaran ni. Jadi saya nak tanyalah satu-satunya wakil alumni dari jabatan lain iaitu Amirul. Boleh tak bagi tahu kepada kami berapa kursus yang wajib diambil pada setiap semester? Alamak. Kalau awak tanya saya pun saya dah makin lupa. Kalau awak tanya saya pun saya dah makin lupa. Sebab Amirul kan satu-satu okey. Sebab Amirul kan satu-satunya jabatan lain, jadi bolehlah Amirul bagi tahu kat kami apa perbezaan kursus jabatan Amirul, kursus jabatan JKE ke, JKA ke, sebab mewakili engineering. Bolehlah bagi tahu kepada kami. Okey, bagi saya apa tadi? Cuba ulang balik soalan. Okey, soalan saya dekat Amirul. Berapa kursus yang wajib diambil pada setiap semester bagi Amirul untuk mewakili jabatan Amirul ke? So kita orang boleh tahu apa perbezaan kursus setiap jabatan. Okey. Jadi bagi saya, masa saya belajar dulu, saya rasa seingat saya sebanyak 8 kursus. Seingat saya adalah sebanyak 8 kursus yang kita kena ambil sebanyak, saya rasa 62 kredit saya seingat saya. Okey, 62 kredit yang kita kena ambil lah. Tapi dia punya subjek dia bagi masanya, kalau saya punya course, subjek dia adalah more to subjek mechanical lah. Tapi ada juga selit sikit subjek elektrik. Ada juga dia ni. Okay, bila saya tengok balik untuk SEM 1, okay, SEM 1 saya tengok dia punya subjek dia adalah sebanyak 9 subjek. Okay, daripada SEM 1. Dia ikut SEM dia kadang dia punya jumlah subjek dia adalah berubah-ubah lah. Dia tak sama. Maksudnya SEM ni mungkin 6 je. SEM ni mungkin sikit je. SEM ni mungkin ambil banyak sikit. Dia agak apa tu terpanggil tu, dia tak sama lah setiap SEM. Berubah-ubah. Ya betul. Dia berubah-ubah ikut SEM. Itu apa yang
saya faham lah. Tapi kalau kita tengok dekat sistem pengajian dia pula, okay, kalau kat sistem pengajian dia, kalau kita tengok time dia memang setiap hari Isnin sehingga Jumaat lah kan. Setiap hari Isnin hingga Jumaat mula kelas 8 sehingga 6 petang ada ke ada sampai 7 petang? Ada ke kelas sampai 7 petang? Ada. Ada Ada, juga, ada diikut ada kan? subjek jugalah. Dia ikut ni kan. Tapi kalau saya punya host selalunya kelas hingga pukul 5 je. Selalunya kelas-kelas pun paling pun memang sampai pukul 5 saja. Belum pernah lagi lah sampai pukul 7. Sampai pukul 7 pun kelas muat. Seingat saya kelas muat je yang sampai pukul 7, pukul 8 pun ada. Pernah. Saya semayang dekat ni lah. Tapi nak kata tu dia punya time dia pun berubah-ubah jugalah. Kita boleh kata dia punya timing pun agak berubah jugalah. Ikut time tu, ikut day ataupun ikut week tu lah, ataupun ikut kita kata tu apa sebanyak mana kita dah belajar. Mungkin kita dah belajar sikit tapi kita kena belajar lagi kan. Contohnya macam nak test kan. So mestilah kena kelas banyak kan. Jadi bagi saya macam tu lah. Okey, terima kasih Amirul. Okey, kita dah dengar Kita dah dengar bilangan khusus yang Amirul bagi tahu sebentar tadi. Jadi ada perbezaan lah setiap jabatan khusus berapa yang kena ambil, betul tak Akil? Betul? Jadi saya nak tanya pula lah dekat saudara Khairul, macam dekat universiti lain, diorang punya pointer dekan tu mesti 3.7 ke atas macam UM kan. Jadi macam mana pula pointer dekat poli kita ni untuk dekan? Boleh tak Khairul jelaskan? Kalau politeknik ni 3.5 je. 3.5 je. Dah dapat dekan lah. InsyaAllah. Kita usaha Senangkan nak dekan. lebih, dapat lebih. Yang penting fokus lah. Nak tanya Khairul, berapa kali Khairul dekan? Alamak. Nak tanya, boleh tak bagi tahu? Saya ni bukan pelajar yang pandai tapi saya dekan 2 kali je. Okey lah tu, daripada tak ada dekan langsung, betul tak? Okey lah tu, Alhamdulillah. betul okey apa? Okey, kita dah tanya berapa pointer dekan dekat poli ni. Jadi macam dekat Malaysia ni pula, kita ada 3 jenis poli. Contoh poli pertama ialah Politeknik Premier, iaitu politeknik kita sendiri tau. Lepas tu Politeknik Konvensional dan Politeknik Metro. Jadi apa yang saya tahu, Politeknik Premier ni ada 3 dekat Malaysia, iaitu satu PSA, lagi satu poli dekat Johor tak silap saya. Lagi satu Poli Ungku Omar dekat Ipoh. Jadi boleh tak Hadirah bagi tahu dekat kami apa perbezaan Poli Premier, Konvensional dan Metro? Mana yang Hadirah rasa macam lagi macam mana lagi seronok belajar dia, cara pembelajaran dia. Boleh tak bagi tahu dekat kami? Of course lah Hadirah pilih Politeknik Premier kan. Sebab dia masuk Premier. Sebab kita tak Sebab apa tu Hadirah, boleh bagi tahu tak? Okay, Hadirah pilih Premier sebab kita tak tahu surrounding Politeknik Metro dan Politeknik biasa lain macam mana kan. So surrounding dekat Politeknik Premier ni rasanya macam tak ada lain sangat. Cuma bila masuk Politeknik Premier ni rasa standard tu kan diorang kata dah nak sama dengan you kan. Betul? Tapi rasanya sama je kot. Tiga-tiga poli ni cuma beza dia nama lah. Tapi better Premier lah sebab macam nak cakap best lah masuk Politeknik Premier ni. Ya, betul. Sebab Betul apa tu. bagi politeknik ni? Sebab politeknik ni yang paling highest dia Politeknik Premier, betul tak? Okey, silakan Dina. Okey, terima kasih Hadirah sebab nak bagi pandangan. Bukan nak downkan dua lagi poli kan. Faham.
Yelah sebab setiap jenis tu ada cara tersendiri, betul tak? Betul. Ada Jadi target saya nak dia tanya pula. sendiri. Betul tu Akil. Jadi saya nak tanya pula dekat Aiman, apa pandangan ketiga-tiga jenis politeknik ni? Boleh bagi tahu tak apa perbezaannya sekali dekat kami? Silakan Aiman. Okay, sebenarnya ketiga-tiga politeknik tu sama. Bila anda menjadi graduan ketiga politeknik pun masih laku di pasaran dan masih berkaliber. Cuma perbezaan dia di politeknik premier yang mana anda boleh teruskan pengajian degree ijazah yang mana setaraf lah dengan universiti-universiti awam, dan di politeknik biasa ataupun lebih dikenal di politeknik konvensional ialah more to politeknik yang lama lah, yang mana means sampai sijil dan diploma sahaja. Dan di politeknik metro merupakan politeknik metro ni ialah politeknik yang kecil. Kebesaran dia tu merupakan bangunan tu cuma sebuah atau dua buah saja. So di politeknik metro ni biasanya, dan juga di politeknik metro ini biasanya famous dengan diploma kulinari, iaitu chef dan sebagainya lah. Kalau di politeknik konvensional dia lebih kurang je dengan politeknik premier. Tinggal politeknik premier berada di satu level lah, lagi satu level yang mana standard dengan Universiti semua. yang lain, betul tak? So sebenarnya bagi dari segi pendidikan dan juga dari segi nilai sijil tu politeknik premier lebih sedikit lah, tapi secara kasarnya sama je. Betul? Itu pendapat. Jadi terima kasih Aiman kerana dah bagi tahu dekat kami tentang kelebihan dan perbezaan ketiga-tiga jenis politeknik ni. Jadi saya nak kongsikan sedikit, boleh tak, tentang pelbagai kelebihan politeknik ni. Korang jangan ingat politeknik ni tak ada yang special tau. Kalau korang nak tahu, politeknik ni lah yang paling banyak faedah dia. Contoh, saya bagi tahu satu kelebihan dia ialah yuran. Yuran pengajian kita RM200 je setiap sem, nak berbanding dengan universiti lain yang lagi mahal, lagi banyak keluar duit. Jadi Betul tu Dina? sangat jimat tau untuk student macam kita ni. Betul tak Akil? Betul tu Dina. Setuju. Jadi saya nak tanya dekat Khairul, apa pula kelebihan lain tentang politeknik ni? Dari segi fasiliti ke, dari segi certification ke, boleh tak bagi tahu dekat kami kelebihan politeknik ni, saudara Khairul? Dari segi certification lah kalau saya tak tahu lah dekat universiti lain macam mana kan. Tapi kalau politeknik ni memang sertifikat dia ataupun lepasan ijazah ke ataupun diploma ke, sertifikat dia memang laku. Maksudnya pergilah ke mana-mana syarikat ke ataupun company-company ke kan, company-company ataupun firma-firma lain ke, insyaAllah kalau kena dengan kos yang kita belajar, pengalaman yang kita ada, mudahlah kita dapat kerja tu. Sebab apa? Sebab kelebihan kita politeknik ni seperti yang Aiman cakap tadi, memang more kepada praktikal lah. Maksudnya kita punya pengalaman kita ataupun kita punya practicality kita lebih lah berbanding dengan pelajar-pelajar universiti lain yang lebih kepada teori. Macam tu lah bagi saya lah. Okay, terima kasih Khairul. Jadi itu kelebihan politeknik ni tau. Macam Hadira sendiri, ada kelebihan lain tak apa yang Hadira tahu untuk kelebihan politeknik ni? Boleh bagi tahu tak dekat kami semua? Kelebihan politeknik ni kita boleh asah kita punya bakat dalam pelbagai bidang. Maksudnya kalau macam tu kita JPG, bukannya kita business je kan. Kita mesti akan join kelab-kelab lain. So kita boleh banyak bakat kita yang macam contoh kita daripada kita jadi seorang yang pendiam, kita boleh jadi rasa nak cuba benda baru bila kita dekat politeknik ni. Sebab politeknik ni banyak anjurkan program yang student suka.
macam kalau kita tengok kita kan selalu ada MBB kan, My Best Buy kan. Betul. So mesti Betul student tu. semua mesti macam excited nak jual. So dekat situlah suasana politeknik tu kita punya bonding antara student semua dapatlah kita dekat situ. Kita boleh banyaklah kita tahu Betul. based on program-program. Betul, maknanya macam yang kita ada tadi tu, maknanya pelajar-pelajar boleh mempromosi apa benda yang mereka jual ataupun produk-produk mereka sendiri. Jadi orang lain tahu. Dan lecturer pun Betul. tahu juga. Betul. Jadi nak akan nak kongsi satu lagi kelebihan. Akan Betul ada tu, kelebihan Akil. untuk politeknik juga Dina sebenarnya. Okey, kelebihan Apa tu Akil? Okey, kelebihan untuk politeknik ni bagi Akil yang personally Dina kan. Kat politeknik ni ramai lelaki-lelaki dengan perempuan-perempuan handsome, cantik Dina. Betul tak? Allahu Akbar. Itu betul, kat tempat lain pun sama je Akil. Bukan poli kita je. Poli dia lain sikit Dina. Sebab Akil duduk poli kan. Jadi tengok macam ni. okey, Kita macam faham, Akil. kita ambil course engineering. Contoh kita tanya Amirul kan. Kita boleh tengok perempuan-perempuan guna mesin tu. Nampak? Mana boleh tengok sekarang perempuan nanti guna mesin. Betul. Memang saya pun tak percaya. Ada jugalah nampak perempuan yang lawa kan, tapi dia main mesin. Rasa macam Nampak? okey lah, maksudnya okey lah. Tapi bukanlah sebab dia lawa ke apa. Bukan. Dia sebab dia nak buat benda tu. Jadi okey lah, bagus lah. Betul. Walaupun dia perempuan. Walaupun Yelah, dia perempuan. lawa lepas tapi tu dia pandai pula tu kan. lawa benda tu semua ada nombor 2. Bagi saya nombor first adalah dia nak buat benda tu. Dia nak ni try lah buat benda tu contohnya. Bagi saya Betul. macam tu lah. Betul. Yang kalau pasal lawa ni tak Dia tahulah. dia macam tu subjektif lah kot. sebenarnya lawa tu. Jadi Betul. jadi kita tahu perempuan lawa ni walaupun dia lawa, dia reti bertukang. Itu je. Itu yang penting. Ya betul tu Akil. Jadi macam Aiman macam mana pula kelebihan politeknik ni? Ya, apa dia? Sorry untuk kelebihan. Betul Aiman. Untuk kelebihan politeknik bagi saya, macam saya cakap tadi lah, kita punya kredit ialah sekarang ni pasaran pekerjaan sekarang ni tengah mencari mereka yang mempunyai pengalaman berbanding dengan mereka yang mempunyai ilmu yang lagi banyak lah kan. Sebab kita dapat lihat banyak graduan universiti sekarang ni dia menganggur selepas habis graduan, tapi politeknik kenapa tak kurang menganggur ialah sebab kita mempunyai kelebihan dari segi praktikal lebih daripada fakta, dan juga kita juga ada internship, latihan industri selama 6 bulan. Di situ dikira sebagai pengalaman bekerja kita. So dekat situ merupakan satu kelebihan lah bagi kita. Dari situ kita boleh menarik minat kita punya syarikat, kita punya majikan masa internship tu kan. So dari situ jika ada rezeki dan juga jika kita buat dengan baik, InsyaAllah yang mana majikan akan keluarkan offer letter dan juga tawaran untuk sambung bekerja di syarikat tersebut lah kan. So itu antara kelebihan. Dan juga kelebihan lain yang saya lihat ialah macam saya cakap tadi lah, lecturer memainkan peranan. Lecturer politeknik dan lecturer universiti, lecturer universiti dia akan mengajar kita untuk berdikari. Tapi di lecturer politeknik dia mengajar kita supaya kita keluar, kita dah mempunyai kemahiran dan juga kita mempunyai ilmu yang baik untuk dipraktikkan di luar nanti. Itu antara politeknik. Dan juga politeknik sekarang ni dia bukan sahaja mengajar, contohnya macam Amirul, JKM, JKE, JKA, bukan sahaja JPG sahaja yang belajar usahawanan, mereka juga ada subjek usahawanan yang mana sekiranya selepas habis belajar, sekiranya mereka tak dapat sambung belajar ataupun bekerja mengikut apa yang mereka belajar, mereka boleh beralih kepada keusahawanan. So kat situ input tu dan juga ilmu tu telah diberi. Jadi mereka boleh survive apabila keluar nanti. Itu antara kelebihan lah bagi saya kan. Macam mechanical pun untuk pengetahuan semua, PSA merupakan politeknik yang disegani untuk kejuruteraan, bidang kejuruteraan awam, elektrik dan mechanical. So really proud lah to be PSA kan.
itulah antara kelebihan sedikit politeknik dan universiti. Okey, terima kasih Aiman. Betul juga cakap Aiman tu, sebab apa tahu zaman sekarang ni kalau nak cari pekerjaan, mereka lebih memilih pengalaman daripada apa yang kita ada. Even kalau kita tunjuk kita punya result dekat majikan, kita fall flat every sem, tapi kalau kita tak ada pengalaman, kita akan sangkut dekat pengalaman. At least untuk fresh graduate, dia akan tanya untuk 1 tahun pengalaman, betul tak? Jadi itu satu benda halangan yang kita kena tempuh lah. Maknanya apa yang special dekat politeknik sendiri, sebab apa kita ada latihan industri selama 6 bulan, 1 sem sendiri untuk itu. Maknanya itu boleh cover untuk kita punya pengalaman, betul tak? Okey. Sekarang ni Akil nak tanya soalan Akil pula. Sebab Dina dah habis soalan Dina, Akil pula sekarang. Okey, soalan ni aku tuju kepada Dira. Okey. Bagi Dira sendiri kan, apa benda perbezaan antara politeknik dengan universiti awam sendiri? Mungkin dari segi pembelajaran, dari segi masa pengajian, kursus silibus, sebab kita tahu walaupun contohnya macam politeknik kita belajar mikro dengan makro ekonomi. Sama juga dengan kita belajar dekat UiTM sendiri, kita pun belajar dekat mikro dan makro ekonomi. Tetapi silibus dia lain. Ada lain sikit, sebab politeknik dia ada lain sikit dengan UiTM sendiri pun ada lain sikit. Okay, mungkin pandangan Dina sendiri, apa perbezaan lain yang Dina nampak tentang politeknik dengan universiti awam? Dira ke Dina? Dira, sorry. Okay, macam apa, kalau politeknik kan kita okay, ini pasal first pasal masa kita belajar lah. Macam kalau diorang punya masa belajar tu macam tough tau. Diorang memang belajar sepanjang masa macam tu. Macam kalau kita kan minggu ni macam kita belajar, lepas tu minggu depan nanti mesti lecturer akan bagi task kan, macam untuk kita apa, macam amali kerja grouping, assignment, assessment, semua tu lah kan. Lepas tu diorang akan guide. Tapi kalau you dia belajar, dia bagi, lepas tu dia habis kita cari sendiri, kita pergi belajar sendiri. Lepas tu kat situ macam kurang lah. Kalau student yang cepat tangkap senang lah dia nak belajar. Tapi cuba kalau macam student yang slow sikit kan, so dia macam tergapai-gapai di awangan, tak dapat nak belajar. Betul tu je lah. Sekarang macam poli, lecturer kita sangat-sangat membantu, sebab bila kita tak faham, diorang akan bagi sampai kita faham. Tapi kalau macam Aiman cakap tadi kan, kalau you, diorang akan lepas macam tu kan. Dia macam biar kita cari sendiri untuk berdikari macam tu. Bukan maksud poli ni apa, lecturer tak bagi kita berdikari, bukan. Dia cuma nak bagi kita tunjuk ajar supaya kita dapat gunakan kita punya ilmu tu untuk masa akan datang, masa kita bekerja nanti. So masa kita bekerja tu, kita apa yang lecturer kita ajar dulu, apa yang dinasihat dulu tu semua berguna sangat-sangat waktu kita nak cari kerja. Betul tu Dira, terima kasih. Aku setuju dengan pandangan Dira, sebab apa, bagi aku macam contoh politeknik ni sistem dia lebih kurang macam kita sekolah dulu. Sebab apa, dalam kelas tu kalau kita tak faham, kita boleh tanya terus lecturer, sebab kita punya jumlah pelajar yang sikit, mana tak adalah seramai macam universiti awam tu sendiri. Sebagai contoh, universiti awam contohnya satu hall tu ada lebih daripada 50 orang. Jadi nak bertanya tu memang taklah sekali kan. Jadi apa yang kita dapat, itulah input saja kita dapat. Okey, Akid dengan Khairul sendiri. Khairul, sebab tadi Khairul cakap Khairul seorang je daripada politeknik, dan adik-beradik Khairul yang lain semua daripada universiti awam, betul tak? Jadi mungkin Khairul tahu apa perbezaan antara politeknik dengan universiti awam sendiri, Khairul. Boleh Khairul bagi tahu sikit, cerita sikit? Okay, saya cerita pasal surrounding lah, pasal kenalan kita lah, kawan-kawan apa semua. Yang saya nampak sekarang ni kalau kita masuk politeknik kalau contoh jurang antara junior dengan senior tu seperti adik-beradik. Maksudnya kita tak ada jurang lah. Kita nak lepak sama-sama boleh, kadang-kadang kita dalam satu kelab kan, kita share pendapat apa semua. Maksudnya kita boleh kalau contoh senior bagi pendapat, kalau kita macam bantah, dia orang pun boleh terima.
Maksudnya tak ada kompromi lah kat situ. Beza kalau macam universiti awam saya tak tahulah macam mana. Tapi saya pernah tanya kawan-kawan saya yang masuk universiti, dan dalam bilik dia orang tu pun, ini pengalaman dia kan. Dalam bilik dia orang tu, roommate dia orang tu pun ada yang saling tak kenal. Ada yang tak tahu nama, kos apa semua. Maksudnya dia orang ni macam itulah, lepak pun dengan lepak yang dia rapat je. Maknanya lepak dengan kos dia sendiri Lepak dengan kos dia sendiri je. Macam kita kan politeknik kan kadang-kadang kita duduk kamsis lain kos kan. Itu pun dah macam adik-beradik lah. Betul. Sebelah apa Betul semua. tu. Itu yang saya nampak kan mengenai bonding dengan kawan-kawan lah. Even dia non-Muslim pun okey lah. Okey, terima kasih Khairul. Okey, aku nak tanya dekat Aiman juga. Aiman pula. Macam mana pandangan dan perbezaan, Aiman rasa perbezaan antara universiti dengan politeknik sendiri? Universiti awam dengan politeknik sendiri. Perbezaan macam saya cakap tadi lah, kalau dari segi pendidikan, dari segi dia punya life dia, university life, uni life lain lah. Kita kena bergerak sendiri, and then dia punya surrounding pun lain. Kalau di universiti mungkin banyak kepada mereka yang nak belajar, tapi actually sama je universiti dan politeknik. Kalau mereka dalam circle yang nak belajar, dia akan nak belajar, dan kalau nak circle nak enjoy, dia akan enjoy. So dekat situasi tu sama. Mungkin ada perbezaan dia ialah kalau di universiti dari segi dia punya kamsis ataupun asrama dia lebih besar lah universiti daripada politeknik. Tapi politeknik pun kalau kita pergi ke politeknik lain, seperti macam saya ada pengalaman masa berdebat dan berpidato duduk di politeknik lain, ada politeknik yang bilik dia memang sangat-sangat selesa. Kalau macam kita tu mungkin agak kecil sikit lah, tapi dah selesa lah bagi kita kan untuk bermalam di situ. Sebab itulah, kita berbalik ke tujuan yang asal lah, kita balik ke politeknik dan universiti ni untuk menuntut ilmu kan. Okay. Terima kasih Aiman. Okay. Tapi serius, dekat politeknik kamsis sendiri sebenarnya selesa tau, sebab ni cerita Aki sendiri sebab masa duduk kamsis, Aki pernah tidur ramai-ramai dengan kawan-kawan. Satu bilik tu, Aiman tahu bilik tu kecil kan. Jadi dalam bilik tu boleh muat 10 orang untuk tidur malam tu. Cuba bayangkan 10 orang tidur dalam satu kamsis tu. Muat. Macam mana tu Akil? Cuba bagi tahu macam mana 10 orang muat tu. Kita lelaki dah macam nak buat. Oh, okay, faham. Okay. Dia berapik lah, bertindih. Bertindih sikit lah. Tapi tak apa, benda tu best sebab tengok malam tu ada bola. Kita tengok bola. Ada yang buat juga. Di politeknik pun ada yang buat juga tu. Okay. Okay, kita terus pada soalan seterusnya. Aku nak tanya dekat Amirul. Okay. Amirul sekarang ni dah menjadi alumni. Maknanya dah menjadi graduasi politeknik sendiri. Jadi Amirul telah melalui SEM 6 iaitu LI ataupun lebih kenali sebagai latihan industri lah kan. Jadi apa persediaan sebelum kita menghadapi LI ni sendiri? Okay, persediaan daripada segi fizikal adalah kena kuat, dan kena kuat untuk kerja bermula daripada kena kuat kerja shift lah. Kalau contoh macam saya dulu, saya intern dekat sebuah tempat kerja iaitu di Daikin. Oh okey. Daikin. Dia ada shift dan ada juga kalau nak kerja lebih lah kan. So kena kuat dekat situ lah. Kita kena kuat, and then nombor 2 kita kena kuat dengan bos punya ni lah. Bos kalau dia ada bising apa, memang kena ambil je. Awak ambil, tapi bukan awak ambil tu untuk downkan diri awak, tapi untuk kita upkan diri kita. Itu bagi saya lah. Lepas tu yang nombor 3 pula, kena bersedia daripada segi kita punya persediaan untuk buat report ataupun buku log lah. Buku log tu memang kena buat memang kena buat setiap minggu dan juga setiap bulan lah, hinggalah kita dah habis tu. Jadi bagi saya benda gitulah. Tapi yang paling penting adalah kena kuat kerja lah.
Jangan hanya awak datang kerja tu awak malas-malas, awak hanya tunggu time, jom kita balik, macam tu. Bukan, maksudnya kita pergi kerja tu, intern tu, niat kita bukan nak kerja untuk dapat duit ke apa. Niat memang mungkin kita intern ada dapat duit, tapi intern tu maksudnya niat kita sebab intern tu kerja adalah dia punya aim dia adalah untuk belajar kan. Jadi Betul. kita kena berusaha untuk find ilmu lah. Seek for ni lah. Seek. Seek Saya for ni lah, ilmu lah. Cari ilmu. Itu yang ni penting lah. Itu yang kalau kita buat tu memang kita kena selalu macam tu lah. Orang kata tu apa mindset kena betul. Mindset tu kena betul. Jangan fikir macam intern ni penat lah, aku penat, aku balik kerja aku penat. Tak ada. Awak kena pergi kerja, awak pergi intern tu adalah niat awak untuk belajar. betul. Memang kerja awak memang kadang awak kena bully apa. Okey, tak apa, biar. Tapi mungkin nanti kita pula yang duduk dekat ni, tapi mungkin kita pula duduk dekat atas dia, kita pula yang ni bully dia, suruh dia, kita pula bully dia, kita suruh dia buat air ke apa. Kan? Manalah kita tahu kan. Tapi nak kata tu kita kena kuat macam tu lah daripada segi kita punya strength kita dan juga kita punya mindset kita lah. Itu yang kita kena bersedia lah untuk belum buat ini sebelum kita pergi buat intern kita. Itu bagi saya lah. Okey, terima kasih Dan juga Amirul. mental. Okey, terima kasih Amirul. Amirul, saya nak tanya satu soalan lagi. Tadi Amirul cakap Amirul bekerja intern ni untuk dekat Daikin, betul tak? Ya, Daikin. Saya Okey. bekerja. Daikin tu adakah dia berkenaan dengan pembelajaran yang Amirul ambil? Maknanya kos yang Amirul ambil tu sendiri ada kaitan ke? Sangat adalah juga. Dia ada. Memang ada. One of it is drawing lah. Drawing tu kita kena read lah. Kena usaha betul-betul lah. Sebab kerja saya masa tu, skop kerja saya adalah check benda. Check maksudnya check orang kata tu apa yang ada lah. Macam contohnya kena check apa stiker, kena check. Betul, benda apa benda gitu pun kena check. And then kena check macam-macam benda lah. Memang kerja saya kerja saya macam tu lah. Kena check benda banyak lah. And then kena reti tengok drawing lah. Itu benda yang memang dah belajar dekat sini. Jadi kena ni lah. Masa kerja tu memang kena gunakan lah apa yang kita dah belajar tu. Gunakan dan buat betul-betul. Okey, terima kasih Banyak Aiman. jugalah. Terima kasih Aiman pula. Terima kasih Amirul. Minta maaf saya kadang-kadang nervous sikit. Tak apa. Biasa Amirul. Saya pun kadang-kadang nervous juga. Dah lama tak cakap sebenarnya. Okey, saya nak tanya kat Khairul. Khairul merupakan pelajar diploma insurans, betul tak? Betul. Graduan pelajar insurans. Apa ni? Graduan diploma insurans. Okey. Amirul pun dah ambil intern. Jadi intern yang Amirul ambil tu berkaitan tak dengan insurans ataupun benda lain? Saya Sorry. Khairul silap. Saya diploma insurans, saya intern di Prudential. Company insurans lah. Oh, insurans jugalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah kena orang kata lah. Maksudnya apa yang kita belajar tu mungkin secara teori kan, dalam kelas kita tak nampak lagi. Betul. Bila masuk dalam industri ni, kita dah tahu macam mana nak buat claim kan, macam mana nak submit orang punya insurans apa semua. Lagi segi situ kita rasa macam best lah kan, sebab kita dapat rasa benda tu. Betul, maknanya kita dapat praktik apa kita belajar. Mungkin kita masa kita belajar kita tak nampak kan. Betul. Okey, terima kasih Carol. Okey, ni soalan saya tujukan dekat Dira. Okey Dira, macam kita tahu LI memerlukan elemen-elemen yang kita kena penuhi. Contohnya jam kredit pelajaran, permohonan, tempoh masa LI itu sendiri, bidang, pengalaman ke apa ke. Okey, boleh Dira kongsikan berapa jam kredit yang kita kena cukup untuk buat LI ni sendiri, permohonan tu macam mana, kita kena buat resume yang gempak-gempak ke ataupun biasa je. Jam kredit mestilah kita kena lulus setiap subjek kan. Lulus SEM 5 lah maksudnya. Kalau tak lulus SEM 5
tak dapat lah kita nak LI, kita kena repeat Sam. Betul. Lepas tu apa untuk resume tak adalah sampai gempak sangat macam cukup resume tu ringkas dan padat. Kalau korang macam kalau resume panjang-panjang selalu company malas nak baca. Diorang akan baca macam dia ambil poin-poin penting je. Macam korang punya strong, weakness, lepas tu korang punya pengalaman dekat poli, korang join apa. Sebab tu lah kat poli kita kena banyak join program. Kita kena aktif lah kat poli. Sebab kalau kita aktif, resume kita jadi macam menarik untuk orang ambil kita intern. Betul. So, tapi ada satu juga sebelum intern tu kan kita kena cari company untuk intern kan. Tapi jangan hantar sampai 5-6 company dalam satu masa sebab nanti kita sendiri susah nak pilih. So kita kena hantar sikit-sikit dulu. Lepas tu before kita apply dekat company, kita kena check dulu background company, kita kena baca review pasal company sebab banyak juga kes yang jadi dekat pelajar intern yang tak dapat. Macam mana dia punya majikan macam ada company yang scam orang, ada company yang tak bayar allowance tapi kerja macam kerja kuli. Bukan nak cakap biasalah memanglah kena bully tapi kalau dah macam bully dia macam nak cakap adalah yang pernah jadi. Dia memang macam push betul-betul budak intern. Macam tu lah. So itu tak nak lah sampai jadi kes kena dekat lecturer kena masuk campur semua. Kita tak nak jadi macam tu. So kita kena tapis betul-betul company yang kita nak intern tu. So kalau kat poli pun macam kat tempat intern, apa yang Dira dapat dekat poli, benda tu lah yang Dira apply masa buat intern. So banyaklah membantu kat situ. Kita kena ready daripada kita dekat poli lagi untuk intern. Okey, Dira, terima kasih. Okey, ni soalan terakhir Akil untuk Aiman lah. Bukan soalan terakhir sangat pun sebenarnya. Dina ada soalan lagi lepas ni tapi ni untuk Akil lah. Okey, jadi aku nak tanya Aiman, skop kerja yang Aiman buat masa LI dulu. Skop kerja apa? Skop kerja Aiman and company apa yang Aiman kerja dulu? Aiman dah beritahu tadi Maybank, betul tak? Ya, betul. Okey, untuk data industri saya dapat lah, alhamdulillah dapat dekat Maybank. Alright, and then skop kerja saya ialah bahagian sales dan marketing lah. Maksudnya saya di department sales, iaitu saya internship kepada ASB Consultant, which is yang mana saya akan buat untuk ASB financing, untuk insurans seperti personal accident. So dekat situ nanti saya akan diberi target oleh Maybank untuk sebulan, contohnya sebulan dalam 500,000 saya kena capai target tu setiap bulan lah, dan selepas 2 bulan target saya telah dinaikkan kepada 1.5 million. So saya kena cari 1.5 million dan saya juga perlu cari 1 million untuk loan rumah dan investment lain lah yang mana produk-produk Maybank. So di situ dia akan kira lah, sekiranya saya dapat full, dia akan kira markah. Dari situ markah saya diambil sepanjang lantai industri. Dan juga performance untuk career growth lah, sekiranya ada rezeki dan alhamdulillah lah saya perolehnya. Dan nasihat saya kepada mereka yang bakal menduduki lantai industri ialah first of all tanya diri apa yang diorang nak. First, kalau diorang kata diorang just nak lantai industri ni untuk lengkapkan diorang punya diploma, okey, pergilah mana-mana. Tapi kalau diorang fikir untuk diorang nak career growth, maksudnya diorang nak peluang pekerjaan atau diorang nak pengalaman yang luas, go for big company. So dari situ, daripada big company ataupun company-company yang kukuh, anda boleh belajar macam-macam. Bukan saja daripada macam saya bahagian sales, saya juga ada belajar operation department dan sebagainya. So dari situ anda boleh belajar
macam-macam untuk kegunaan masa depan bila anda dah masuk alam pekerjaan. So dekat situ juga anda boleh dapat peluang pekerjaan dan juga anda boleh nampak macam mana suasana atau surrounding alam bekerja. Sebab alam bekerja dengan alam belajar ialah dua situasi yang agak-agak berbeza jurang dia. So memang akan ada rasa lah yang mana yang tak boleh nak survive dekat alam pekerjaan. So itu yang mengalami intern bermasalah dan sebagainya. So mental kena kuat lah. Mental dan fizikal. Itu saja. Okay, terima kasih Aiman. Okay, dengar tu penonton-penonton kat rumah. Maknanya kalau macam Aiman cakap tadi, kalau kita nak fokus macam kalau kita ni just untuk pass the SEM sahaja, just cari je apa-apa. Kalau kita rasa kita nak cari pekerjaan, nak dapatkan kerja yang tetap, maknanya kita kena go to big company. Macam Aiman cakap tadi. Okay, terima kasih Aiman. Okay, Dina boleh teruskan? Dengar tetamu kita kongsi pasal LI ni rasa macam tak sabar pula nak latihan industri ni. Padahal baru SEM 2, banyak lagi, jauh lagi perjalanan Dina nak sambung LI ni. Jadi kita dah tanya mereka tentang apa yang tadi? Tentang elemen-elemen yang perlu dipenuhi ketika menjalani LI. Jadi Dina nak tanya pula, macam tetamu kita ni mesti dah ada macam-macam pengalaman dari segi belajar. Buat assignment ke, pembentangan ke, buat video presentation ke kan. Jadi boleh tak saudara Khairul bagi tips macam mana nak buat LI tu lagi gempak, lagi lain daripada yang lain untuk panduan student di luar sana. Yelah mungkin student SEM 5 atau student yang tengah LI tengok podcast kita ni kan. Jadi bolehlah mereka ambil benda ni sebagai panduan mereka. Boleh tak Khairul ceritakan sedikit macam mana nak buat report LI tu lagi bagus? Untuk report LI untuk report LI ni first kali kita kena disiplin lah kan. Kena disiplin tulis report setiap hari. Jangan miss pun. Sebab kalau kita miss sekali ataupun seminggu memang tak sempat. Memang last nanti memang jadi terabur lah kan. Nak kena hantar, kena due date apa semua kan. Nah, kalau kata pasal nak gempak apa semua ni, saya dapat list down kan supaya yang mana yang nak intern nanti buatlah apa ni ataupun selitkanlah gambar-gambar kita buat kerja. Kalau contoh kita saya buat servicing kan untuk claim kan. Maksudnya saya pergi lah, saya pergi ambil gambar, saya pergi jumpa orang ni semua ambil gambar. Maksudnya lepas tu bila dah ambil gambar tu kita explain lah apa kerja kita buat apa semua. Sebab ada yang pemeriksa ni kadang-kadang dia lebih happy lah kan tengok kita punya report tu ada gambar apa semua kan, tengok kita bekerja. Itu saya punya tips lah. Sebab hari tu saya pun buat macam tu juga. Itu je lah. Boleh bagi tahu lagi tak macam mana Khairul buat PowerPoint lebih menarik waktu buat report LI tu? Boleh bagi tips sikit tak? PowerPoint tu saya sebenarnya saya punya layout PowerPoint tu saya tengok TikTok sebenarnya. Ni benda-benda yang ni lah famous TikTok. Lepas tu dia ada yang layout Netflix ke apa kan. So saya try lah buat kan yang pasal Netflix tu. Pakai layout Netflix untuk presentation. Mulanya memang nak try je. Lepas tu bila dah edit, dah masukkan maklumat apa semua, gempak pula. Bila dah tekan-tekan tu gempak pula kan. Betul. Betul tu Khairul. So terus proceed to present dia. Lepas tu present dia cakap, wah power awak ni. Betul-betul kreatif ni. Macam mana awak buat apa semua? Mesti markah tinggi kan? Tak tahu lah. Itu antara tips dia. Kalau PowerPoint tu ada je banyak. Kalau dekat channel Telegram tu ada banyak. Boleh masuk lah. Okay, terima kasih Khairul. Jadi itu panduan buat PowerPoint lagi menarik. Tengok dekat TikTok dah banyak dah diorang share. Macam mana nak edit ini, macam mana nak edit itu. Tengok dari contoh macam tutorial macam ala-ala Netflix. Memang saya tengok pun macam wah gempaknya. Nak edit juga tapi rasa malas tau sebab macam susah. Tapi itulah
Itu merupakan panduan untuk student LI di luar sana kalau nak buat report lagi gempar. Jadi macam Amirul pula, boleh tak bagi tahu dekat kami semua macam mana nak explain ketika pembentangan dengan lebih baik? Macam tak gagap ke, macam kita Saya tak gagap nervous? sebenarnya. Boleh bagi tahu tak? Saya Boleh gagap tak Amir? sebenarnya. Saya memang Tapi seorang boleh yang tak suka Amirul bercakap. terangkan? Oh ya, maksudnya sekejap ulang balik soalan awak. Maksudnya maaf ya Mira, jadi saya nak tanya macam mana nak buat pembentangan tu lagi bagus, macam kita tak nervous ke apa ke, ada tak tips yang Amirul buat tu? Tips dia adalah yang pertama kena tahu apa yang kita nak cakap lah. Apa yang kita nak terangkan dekat dalam slide tu, kita tahu apa yang kita nak terangkan. And then dekat dalam slide tu saya nak eloknya kita letak point lah, sebab nama pun apa? PowerPoint kan, jadi point yang kita letak. Jadi point hanya kita hanya letak point, jadi dia punya apa kita panggil tu? Dia punya ni kita yang kena ni lah, sebutlah, cakap lah kan. Dia punya ayat dia bawah-bawah tu kita yang kena cakap, bukan kita tulis dekat dalam slide tu. Jadi apa yang saya nak cakap kat sini, kita kena tahu apa yang kita nak cakap lah. Kalau macam saya sebab agak susah nak cakap sebab ada ni sikit, ada problem sikit sebenarnya. Jadi apa yang saya boleh cakap adalah kita kena tahu apa yang kita nak cakap lah. And then kita kena practice apa yang kita kena practice lalu lah. Cubalah practice kat rumah untuk hilangkan rasa nervous tu. Untuk kita nak kata tu get we used to lah, kita nak buat benda tu kan. Jadi kita kena banyakkan practice insya-Allah okey. Itu yang apa saya boleh cakap lah. Kalau saya pula agak susah nak cakap sebenarnya. Agak macam ada orang kata tu ada penyakit sikit saya ni. Jadi saya minta maaf lah kalau saya bercakap sekat-sekat kan. Dengar kan? Tak apa Amirul, itu pun merupakan keistimewaan tau, sebab kita tak nampak dekat orang lain. Sebab saya memang ada penyakit susah nak cakap dengan ni elok daripada kecil. Kemudian dah okey. Kemudian dia balik, dia datang balik. Tapi tak apa Amirul, sebab apa ni? Sebab kita tahu confident ni tak semua orang boleh buat. Nampak Amirul confident. Betul. Sebab masa belajar dulu pun dah okey. Lepas tu saya jatuh motor. And then benda tu datang balik. Dia effect balik kat otak. Kalau nak ni balik, kalau nak lebih lanjut, cuba cakap dengan Bat lah. Bat dia ni tahulah sebab Bat duduk dekat rumah saya kan. Dia ni lah, tahulah macam mana ni. Saya jatuh motor tu and then benda tu datang balik. So saya start lah balik cakap sekat-sekat. So macam tapi tu lah. Amirul nampak confident tau. Saya suka dengan confident Amirul ni. Serius, suka sangat. Cakap tu confident sangat. Saya dulu cakap tak adalah sekat-sekat sangat, tapi tak tahulah. Dia orang kata tu dugaan kan, tapi layankan je lah orang kata kan. Tak apa, kadang-kadang orang yang macam ni dia tak berani untuk expose diri dia sebab dia betul tak okey. Amirul ni bagus kan? Betul. Jangan saya pun point pun tak tahu lah, saya main sebut je. Asalkan ada point sudah. Tapi apa yang terima kasih apa yang tapi tadi point tadi maksudnya kita kena tahu apa yang kita nak sebut lah, tahu apa yang kita nak present lah. Kita kena ni lah, tahulah apa kita nak present. Jangan tiba tengah nak ni present, tiba diam ke, tiba-tiba kau main present macam tu, macam point pun tak mana. Jadi kena tahulah apa yang kita nak present dekat orang tu. Macam tu. Itu yang saya boleh cakap. Terima kasih. Terima kasih Amirul. Macam Aiman sendiri, boleh bagi tahu tak apa tips confident bila pembentangan tu? Sebab saya tengok Aiman ni macam confident je bila cakap. Macam seronok je dengar. Boleh tak bagi tahu sikit? Ni Aiman ni host. Aiman ni selalu nampak dia jadi host ni. Tahu Aiman ni siapa? Biasa je. Okay. First of all memang
untuk penonton semua, Amirul ni dia seorang yang hebat lah, sebab sepanjang saya politeknik tu ada satu kejadian lah yang menimpa dia, dan alhamdulillah lah dia berjaya bangkit semula kan dan habiskan diploma. Memang dia seorang sangat hebat lah. Okay, berbalik pada yang tadi tu, confidence saya dapat mungkin daripada pengalaman saya lah. Macam dekat politeknik tu, saya seorang yang bukan yang suka sangat kepada belajar saja dalam kelas. So saya banyak suka aktiviti luar. So saya join sana, join sini, dan 2 kelab lah yang betul-betul membina macam mana saya nak bercakap kepada umum tu. Ialah yang pertama ialah Kelab Orator, yang mana dulu dibawakan oleh Puan Hazaria lah. Kelab Orator tu merupakan kelab pengucapan awam lah. Dan dari situ saya banyak mengumpul ilmu dan juga macam mana nak bertutur dengan baik, mengikut suasana, right? Dan yang kedua ialah kelab media. Kelab media tu ialah saya sebagai wartawan politeknik lah, Poli TV waktu tu. Dan daripada 2 kelab tu saya belajar lah macam mana. Kalau dulu pun saya nak bercakap depan orang pun saya berpeluh-peluh sampai macam ibarat macam baru balik main bola kan. Bercakap dengan orang padahal berdiri kat depan je. Macam tu lah. So, dan juga satu lagi, menjadi MPP juga merupakan salah satulah macam mana saya nak bertutur tu, bagaimana saya nak berkata-kata tu kena dengan audiens dan juga kena dengan orang sekeliling lah. Macam tu. Okey, terima kasih Aiman. Ada lagi Man? Dengan Dina pun MPP ke bukan? Bukan, saya bukan MPP. Okay, so anda pun semester 2 kan? Bukan. So timba lah. Saya 3, Dina 2, Dina junior. 3 dan 2 muda. Saya pun kelab media juga Aiman. Okay, actually Ain pun ada bagi tahu yang Dina ada join tu. So you are the future lah. Kan? So well done. Nanti InsyaAllah, doa-doakan. ganti Ain tu ikon siarawan kan. Mana tahu boleh bina nama kat sana, and mana tahu Dina nanti dah habis politeknik, kita tengok-tengok dia dekat RTM ke, pembaca berita kan, TV3 ke. Allah. Kita ada InsyaAllah tak confident lagi Aiman. alumni tau daripada Poli TV tu, kelab media, dia menjadi sekarang pembaca berita untuk TV1. Saudara Amirul pun mesti kenal dia, Syairul Islam daripada JKM. Siapa? Syairul Islam Siapa? daripada JKM. Oh, kenal sangat. Itu saya punya ni lah. Baca berita TV1. Dia bermula daripada Kawan baik. Orator dan juga Poli TV lah. So dari situ. So macam Dina dengan Akil, jangan duduk dalam kelas je lah. Go out and enjoy the poly life lah. Right? Okay, that's all. InsyaAllah. Okay, terima kasih Aiman. Okay, betul apa yang cakap tadi. Maknanya untuk bercakap di hadapan layak ramai di sini, kita perlukan satu benda je, keberanian. Tanpa keberanian kita takkan boleh bercakap dekat depan halayak ramai. Contohnya macam Akil sendiri sejujurnya Akil bukan MC ataupun bukan caster yang memang tetap. Akil first jadi MC untuk Poli ni sendiri untuk adalah untuk majlis AKJ, and time tu memang Betul tak Akil? takut sangat sebab serius sebelum ni tak pernah jadi apa-apa MC dekat mana-mana event ataupun apa-apa, and then first time tu MPP ada chat Akil, and then cakap Akil boleh tak jadi MC untuk AKJ. Maknanya first Akil jadi MC untuk majlis yang besar sangat, AKJ tu sendiri. And then AKJ tu pula AKJ SEM lepas, di mana dia gabungkan macam mana cakap 2 tahun pelajaran. Mana 2 tahun kan, maknanya kira ada ramai. Masa tu tak silap ada 1,000 orang untuk AKJ SEM lepas. Jadi Akil memang takut, tapi sama juga kita kena berani untuk bercakap di hadapan ramai. Okey, sekarang ni dah tiba dekat closing. Kita akan tutup majlis kita. Kita akan tutup podcast kita pada hari ni. Okey, tapi sebelum tu Akil nak tanya Aiman dululah. Okey, sebab kita start dekat Aiman balik. Akil tanya Aiman dululah. Perancangan Aiman sendiri lepas habis diploma dekat PSA ni sendiri. Sambung degree ke, kerja ke, kahwin ke? Mana tahu? Allahuakbar, kahwin tu jauh lagi lah. Kan, jauh lagi. Okay, untuk saya punya tu ialah sewaktu sebelum saya intern, saya fikir dulu apa saya nak buat for the next step. Okay, mula-mula saya memang plan untuk degree lah. Tapi dalam masa sama saya plan untuk cari company untuk internship, sebuah company yang besar yang mana saya boleh ada peluang pekerjaan dan saya boleh
tunjukkan kemampuan saya. So dari situ saya ada buat research dan saya ada lihat seperti Country Garden di Johor, Iskandar Puteri, lepas tu Maybank. So ini antara 3 lah. So secara tak langsung saya pun terkejut bila saya dipanggil untuk interview dengan Maybank. So untuk masuk internship ada interview. So daripada interview tu, lepas interview pun saya tak sangka ya nama saya tersenarai untuk join. So bila daripada join tu saya pun berfikir jugalah sama ada saya nak terus bekerja ataupun saya nak apply pada UPU. So dekat situ saya macam okay, why not kita try dua-dua. So dari situ saya try untuk do the best masa intern untuk tunjukkan pada Maybank yang apa kemampuan saya, yang mana saya boleh buat sales semua. Lepas tu dalam masa sama juga saya memang ada plan untuk sambung degree. So bila dah habis internship semua, saya dapat tawaran Maybank dan masa sama juga saya ada apply untuk UPU. Tapi yelah, waktu sekarang ni semua orang tahu yang peluang pekerjaan agak sukar kan. So saya bila dah ada tawaran daripada Maybank tu, saya prefer untuk mengambil tawaran tu dan kemudian kemungkinan akan menyambung degree untuk secara part time lah. Kalau orang kata PJJ kan, macam tu lah. Okey, Sebab terima peluang kasih. Okey. so kalau dah dapat tu mungkin agak orang kata kalau lepaskan tu macam agak rugilah. Betul. Mungkin sebab mungkin tu saja peluang yang kita ada. Mungkin kita tak tahu kan masa depan macam mana kita punya peluang. Okay, terima kasih Aiman. Okey, Dira sendiri, apa perancangan Dira selepas habis diploma dekat PSA ni sendiri? Perancangan Dira lepas habis rumah, Dira tak ada perancangan untuk sambung degree lagi. So Dira sekarang fokus kerja je dekat company secretary. Okey, faham. So dalam masa yang sama kita belajar banyak benda dekat company secretary tu, dari segi filing ke untuk urusan dengan customer, banyaklah. Maybe dalam 3-4 tahun lagi baru kita apply untuk biggest company. Kita start dari bawah. Betul tu. Okey, terima kasih Dira. Okay. Okey, Khairul pula. Macam mana Khairul? Perancangan selepas habis diploma dekat PSA sendiri? Lepas habis diploma actually masa dah nak habis internship hari tu, saya ambil keputusan lah untuk ambil exam under Malaysia Insurance Institute untuk untuk takaful consultant. Pada awalnya saya nak buat benda ni sebagai side income je. So bila saya dah masuk dalam bidang ni under syarikat Prudential bawah agensi Alisra, saya rasa macam minat pula. Bila dah minat ni saya teruskan lah. Habis internship tu saya teruskan sampai sekarang ni. Alhamdulillah sales saya okey. Saya sekarang ni tengah kejar untuk title web planner, insyaAllah. Doakan lah. InsyaAllah. Okey, terima kasih Khairul. Okey, yang terakhir sekali Amirul. Okey, perancangan selepas habis diploma di PSA ni sendiri. Sekarang ni saya tengah saya tengah nak menyambung pengajian di UTM Melaka. Di UTM Melaka. Okey, kemudian dan juga sekarang ni tengah menjalani khusus staf muda pertahanan awam. Okey, lepas tu kemungkinan lepas daripada habis belajar degree saya akan join di, mungkin saya belum tahu lagi, tapi buat masa ni saya nak buat saya punya pengajian saya di UTM dululah. Saya nak menyambung pengajian di UTM dulu. Kemudian lepas tu baru saya fikir saya nak buat apa. Okey, terima kasih Amirul. Okey, sebelum Akhi bagi Dina untuk penutup, sebelum tu Akhi ada kata-kata hikmah sikit. Okey, maknanya kata-kata hikmah ni untuk tetamu kita dan juga untuk penonton. Okey, maknanya untuk penonton kat luar sana, lagi-lagi yang
mungkin sekarang ni uh, berada di alam sekolah, belum masuk di alam universiti, di alam apa ni, untuk sebagai kita sebagai seorang pelajar universiti sendiri. Maknanya kita janganlah memilih sangat universiti, ataupun kalau kita dapat politeknik pun it's okay, sebab benda tu betul-betul menjaminkan kita masa depan juga. Sebab apa? Still dapat diploma. Kita belajar dekat UiTM pun kita dapat diploma. Kita belajar kat UM pun kita dapat diploma. Still sama, benda yang sama. Even kalau kita belajar di form 6 sekalipun, kita still dapat diploma. Cuma beza dia masa, cara pengajian. Sedangkan apa yang kita tahu, untuk contohnya macam kita sendiri, form 6 ni sebenarnya lebih mudah. Bukan lebih mudah untuk apa tahu, lebih mudah untuk kita masuk degree. Sebab apa? Form 6 hanya setahun setengah, and then kalau kita pass, kita confirm masuk degree. Sebab benda tu dia macam kira macam langkah kanan kita lah, form 6 ni sendiri. Tapi yelah, orang punya mindset form 6 ni kira orang tak pandai masuk form 6, betul tak? Tapi kita boleh ubah mindset tu. Sebab apa? Form 6 ni andai kata kalau kita betul-betul work hard, kita betul-betul study, kita betul-betul fokus, kita akan dapat masuk degree dengan lebih awal. Setahun setengah tu kejap je. Sama macam matrix sekalipun. Matrix orang kata macam orang-orang pandai-pandai je masuk. Padahal tak juga sebenarnya. Sebenarnya pandai tu subjektif. Dia apa yang kita rasa, semangat kita, minat kita sendiri. Andai kata kalau kita masuk pun dekat mana-mana institusi tu, kalau kita tak minat, still kita tak akan boleh buat. Betul tak? Betul. Okay. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih semua. And then, okay, saya serahkan kepada Dina lah. Dina boleh tutup, Dina, kita punya podcast hari ni. Okey. Terima kasih dengan kata-kata hikmah yang bagus tu. Jadi sebelum kita tamatkan podcast ni, bolehlah kita minta para tetamu untuk kongsikan harapan dan dorongan nasihat kepada student atau orang umum di luar sana untuk mengubah stigma dan pandangan mereka terhadap politeknik agar politeknik ini sentiasa menjadi kebanggaan dalam semua aspek. Dimulakan dengan Aiman, Hadira, Khairul dan Amirul. Apa nasihat untuk student di luar sana untuk mengubah stigma mereka? Okey, baiklah. Macam mana Aiman? Kata-kata terakhir ialah kita apa sahaja rezeki kita tu sama je. Maksudnya Allah dah takdirkan kalau kita dapat politeknik, ambil lah. Mungkin itu jalan yang terbaik. Sebab graduan politeknik pun tak kurang hebatnya. Sebab macam kawan-kawan saya sekarang ni, yang mana yang tak sambung kerja, yang tak terus bekerja, mereka memilih untuk sambung belajar, ada yang dapat sambung di UIA, UM. Itu menunjukkan bahawa politeknik punya graduan masih lagi mampu untuk menembusi universiti-universiti yang hebat. So, dan juga belajar di mana pun semua saja, baik di matrix, form 6 dan juga diploma di politeknik kan. Tak ada beza. Yang penting dia ialah kunci dia ialah diri kita. Adakah kita mampu untuk challenge diri kita? Ialah bab kata orang, musuh utama kita ialah diri sendiri. Kita dapat lawan diri kita, insya-Allah kita mampu berjaya di mana-mana. Untuk adik-adik sana yang berfikiran seperti nak ke universiti, bila tak dapat universiti, dapat politeknik, tolak tawaran. Janganlah buang masa anda untuk mendapatkan tawaran universiti tu, sedangkan kalau anda boleh masuk politeknik, anda dah sekarang ni dah dapat degree kan. So janganlah buang masa dengan hanya memilih. Dan juga buat graduan di politeknik, good luck dan juga semoga terus berjaya lah di masa akan datang. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Aiman. Macam mana dengan harapan dan nasihat untuk Hadira, untuk di luar pelajar di luar sana? Okay, nasihat dan harapan, good luck, all the best, belajar elok. Apa pun yang kita dapat bila kita apply view tu, itu rezeki kita, tak kisahlah di mana-mana. Mungkin mungkin kita tak dapat universiti sebab kita tak tahu kita mampu ke tidak. Mungkin kita mampu di politeknik, mungkin kita mampu di universiti. Setiap orang ada dia punya jalan hidup. So apa pun rezeki yang datang, kita terima dengan hati yang terbuka. InsyaAllah kalau kita redha dan terima semua, perjalanan tu smooth je. So kita akan dapat apa yang kita belajar tu, kita akan dapat guna sampai bila-bila. Okay, terima kasih.
Okay, terima kasih Hadira. Macam mana dengan Khairul pula? Apa harapan untuk orang di luar sana tentang stigma ni? Harapan saya saya nak cakap yang untuk kita tuntut ilmu ni, kat mana-mana kita boleh tuntut ilmu. Kadang-kadang kita fikir kita masuk universiti, kita masuk politeknik, baru kita dapat tuntut ilmu kan. Tapi sebenarnya orang yang tak pergi ke institut mengajar tinggi pun boleh tuntut ilmu. Dengan ilmu alam pun dia boleh belajar apa semua kan. Yang lagi satu saya nak beritahu, kita jangan bandingkan diri kita dengan orang yang lebih daripada kita. Contoh kita dapat politeknik, kita tengok orang yang di atas dapat universiti. Dari situ kita akan lahir rasa tak bersyukur. So kita akan macam, alah sedih lah kita dapat politeknik, kawan aku dapat universiti kan. Kita bandingkan diri kita dengan orang yang bawah kita. Kadang-kadang kita tengok orang bawah kita tak dapat apa-apa langsung, itu lagi sedih. Itu yang akan lahirkan rasa bersyukur tu lah. So kita tak tahu rezeki akan datang macam mana. Orang yang masuk universiti pun tak tahu lagi yang akan datang tu rezeki dia macam mana. Yang kita ni politeknik ni pun kita tak tahu pengakhiran kita macam mana nanti. So yang penting kita tuntut je ilmu sampai kita berjaya lah. Betul tu. Terima kasih Khairul. Macam mana dengan Amirul pula? Bagi saya, apa yang saya boleh cakap dekat junior-junior, dekat junior-junior juga dan yang bawah-bawah, saya nak pesan belajarlah sungguh-sungguh. Pastikan niat kita belajar tu niat kerana Tuhan. Kerana niat kita pastikan niat kita betul, insya-Allah apa yang kita belajar tu akan masuk dengan betul. Maksudnya apa yang kita belajar tu akan berkat lah kan. Kita jangan rasa belajar ni benda yang tak best, ataupun belajar ni benda yang buang masa kita. Bukan, tapi kita kena belajar, kita kena belajar hinggalah kita dah besar pun still lagi kena belajar. Even kita dah kerja pun still kena belajar. Jadi apa yang saya nak cakap, kena belajarlah sungguh-sungguh. Dan pastikan yang paling betul adalah niat lah. Niat kita tu kena betul. Janganlah niat tu sebab orang kata tu niat tu niat tu hanya untuk kerja semata-mata. Ataupun niat tu hanya nak kita nak dapatkan grade yang tinggi, kita nak fight dengan orang lain. Oh tidak. Maksudnya awak kena niat tu niat betul-betul. Awak nak belajar kerana niat kerana Tuhan. Niat betul-betul lah. Terima kasih. Terima kasih Amirul. Betul cakap Amirul. Kita niat belajar tu kena betul. Bukan sebab tak ikhlas ke apa. Kita kena ikhlas dalam belajar. Jadi semoga harapan dan nasihat para tetamu dapat membuka minda kita dengan lebih luas dan berfikiran matang. Ingat ya, kita nak belajar bukan hanya pandang luaran. Kita kena pandang dalaman juga ya. Padamkan sifat merendah-rendahkan sesuatu perkara dalam diri masing-masing. Okey? Jadi Alhamdulillah habis sudah podcast kita untuk episod yang ketiga ini. Jutaan terima kasih saya nak ucapkan kepada saudara Aiman, saudari Hadira, saudara Khairul dan saudara Amirul kerana sudi meluangkan masa bersama kami dengan berkongsi pelbagai idea, pandangan dan pengalaman kepada kita semua. Jangan lupa tengok episod akan datang tau. Dan jangan lupa support channel YouTube kami iaitu MPP JPG PSA. Tekan butang like, share dan subscribe. Support tau korang. Baiklah, itu sahaja daripada kami berdua. Terima kasih semua. Saya Dina Nazira. Dan saya Ahmad Khairuddin. Caster anda pada hari ini. Podcast anda pada hari ini. Okey, sekian saja. Semoga Terima kasih. bertemu lagi di episod akan datang. Assalamualaikum and bye-bye semua. Bye.